Pada petang ini kita membuat keputusan untuk menghantar satu memorandum. Dan memorandum ini merupakan suatu kata putus dan sepakat kalangan pimpinan-pimpinan pemuda di dalam Pakatan Rakyat dan juga beberapa pertubuhan bukan kerajaan yang simpati dengan kes tembakan adik Aminul Rashid Hamzah ini. Dan kita memandang serius insiden ini yang melibatkan seorang remaja berusia 17 tahun yang maut ditembak di bahagian kepala pada 26 April yang lalu. Pihak polis dalam pendataan awal mendakwa Aminul Rashid terlibat dalam kes samur dan jenayah sehingga menyebabkan polis terpaksa melepaskan tembakan untuk mempertahankan diri. Polis juga mendakwa menjumpai 9 barang di dalam kenderaan tersebut. Berlaku pencanggahan fakta hasil beberapa laporan media sebelum ini, di mana mengikut seorang saksi utama kejadian, apa yang berlaku ialah saksi mendakwa dia dan mangsa, dia dan arwah ini almarhum dalam memotong kenderaan polis dengan laju yang mana kemudiannya mereka dikejar sebab kenderaan MPV polis dan ditembak mengakibatkan kereta mereka terbabas. Saksi mendedahkan tembakan telah mengenai kepala mangsa sehinggalah mangsa terkulai lagi, membuatkan saksi mendakwa keluar dari kereta untuk menyerah diri dan mendakwa salah seorang anggota polis menendangnya dari belakang. Saksi juga dalam aduan tersebut mendakwa anggota polis yang lain turut memukul dan memijaknya beramai-ramai. Kes ini telah memberikan impak yang negatif kepada pasukan polis di Malaysia, juga kepimpinan Tan Sri Musa Hassan. Kerana ini bukan merupakan kes yang baru. Kes tembakan seumpama ini dicatatkan berlaku beberapa tahun belakangan ini. Antara kesnya ialah yang melibatkan tembakan polis, kes Suwandi Abdul Ghani dan Muhammad Azman Aziz, tembakan di program Persih Batu Buruk, dan Norzat Nobona tembakan di Perlis. Yang lebih menyedihkan kita ialah bila Tan Sri Musa Hassan dalam respon beliau kepada media mengenai insiden tembakan ke atas almarhum Aminul Rashid Hamzah beberapa hari yang lepas telah memberikan pernyataan berikut. Beliau menyatakan, jika anda tidak mahu polis menguasakan undang-undang, cakap saja. Saya boleh arahkan anggota-anggota saya supaya jangan buat apa-apa termasuk memeriksa kenderaan atau menangkap mak rempit yang baru tanpa lesen. Ini kes Ketua Polis Negara Bahajuk. Jadi ini berlaku dalam keadaan negara sedang memperkasa institusi kepolisian ini. Tan Sri Musa menganggap polis ini milik mereka. So ini kenyataan yang cukup pada saya menjelekkan, yang tidak bertanggungjawab, dan ia keluar daripada mulut seorang Ketua Polis Negara yang sepatutnya mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Hari ini kita meragui beberapa perkara yang berlaku di sebalik insiden ini, yang mana seharusnya menjadi asas kepada Suhakam untuk meneliti kes ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Pertama, apakah tembakan boleh dilepaskan sewenang-wenangnya oleh pihak polis hanya dengan alasan mempertahankan diri, sedangkan dalam beberapa perakuan saksi utama menunjukkan bahawa tidak ada sebarang tidak balas diambil oleh mangsa, melainkan cuma melarikan diri berikutan suasana yang panik. Yang kedua, apakah arahan-arahan ketua tetap ataupun arahan-arahan tetap Ketua Polis Negara memberikan justifikasi yang longgar kepada mana-mana anggota polis, sama ada beruniform ataupun berpreman, untuk melepaskan tembakan sewenang-wenangnya tanpa sebarang amaran diberikan terlebih dahulu. Saya ingin meminta puan nantinya merujuk kepada undang-undang yang dibuat oleh United Nations. Kita dalam hal ini menyifatkan bahawa tindakan Kementerian Dalam Negeri untuk menubuhkan panel khas siasatan adalah suatu yang tidak memadai, memandangkan wujudnya clash of interest yang ketara dalam keadaan PDRM adalah merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lagipun panel khas ini tidak punya sebarang kuasa, hanya bertindak sebagai pemantau dan hanya melaporkan balik kepada KDN, bukan kepada rakyat secara terbuka. Sebab itu dalam hal ini kita mendukung sepenuhnya saranan Profesor Datuk Hamdan, mantan Suruhanjaya Suhakam, di mana beliau menyarankan Suhakam sendiri sebagai badan yang bebas, mempunyai kuasa ataupun mengambil inisiatif menyiasat kes ini sebagai pihak ketiga, kerana kita lihat dan persepsinya begitu, tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam isu ini, bagi memastikan siasatan yang dijalankan itu benar-benar tulus. Ini permintaan kita kerana kita dengar beberapa pimpinan polis ni menyatakan mereka setuju dengan adanya public inquiry awam. Jadi inquiry ini seharusnya dilakukan oleh badan yang bebas seperti mana Suhakam yang sedia.
secara terbuka saya nyatakan perlu ada kajian semula tentang SOP, Standard Operating Procedure, dalam hal yang berkaitan dengan melepaskan tembakan. Apakah polis boleh trigger happy je tembak sampai 12-13 peluru? In what situation? Kita nak rakyat tahu. Rakyat mesti dia beritahu dalam keadaan macam mana pihak polis boleh menggunakan pistol dan menembak. Kami akan membawa perkara ini kepada pihak Suruhanjaya untuk tindakan selanjutnya selepas mereka memulakan tugas mereka dalam sedikit masa lagi. Sudah tentunya dengan memorandum ini kita pegawai-pegawai Suhakam akan melihat dari segi fakta yang kami terima, dan juga kita akan cuba mendapatkan maklumat-maklumat lain yang lebih terperinci untuk kami kemukakan kepada Suruhanjaya untuk mendapat tindakan selanjutnya daripada Suruhanjaya apabila mereka mula bertugas nanti.